Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa data mengenai Parlimen Sungai Buloh terlebih dahulu yang menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Ini adalah calon-calon yang ditawarkan untuk Parlimen Sungai Buloh. Dan tentunya jika anda mengikuti kempen di kerusi itu, 2 calon paling menyerlah pada kali ini. Kedua-dua calon ini mempunyai manifesto ataupun tawaran individu sendiri. Kalau kita melihat kepada calon Barisan Nasional, YB Khairi Jamaluddin, sejahtera, digital, sihat dan lestari. Apabila bercakap mengenai sejahtera, contohnya, ia melihat kepada kesejahteraan rakyat di kawasan itu yang meliputi setiap lapisan masyarakat. Apabila bercakap mengenai digital pula, mengangkat inisiatif digital supaya kawasan itu lebih berdaya saing. Dan kita tahu belia adalah suatu kawasan ataupun sesuatu tumpuan buat pilihan raya kali ini, sihat dan juga lestari. Bagi calon Pakatan Harapan yang kita melihat kepada Ramanan pula, program BERI, apa itu program BERI? Iaitu bantuan ringankan kos sara hidup rakyat, program perantisan, pemantapan tempoh respons, super Sports and Youth Center, wanita tunjang negara dan pengkajian perancangan semula. Itu antara fokus kedua-dua calon ini yang menawarkan manifesto individu. Dan wartawan Firdaus Azil mengikuti rapat kempen Parlimen Sungai Buloh dan kita mahu fahami apakah sentimen pengundi melihat kepada tawaran yang diberikan dua calon ini. Firdaus. Okey, baik, terima kasih Jasmine di Pusat Penyiaran Asia. Seperti yang Jasmine sebutkan, kalau boleh mungkin saya perlu minta maaf, tetapi walaupun kita mengetahui bahawa Sungai Buloh ini merupakan persaingan 7 penjuru, tetapi sudah semestinya kita dapat melihat dua calon yang paling neck to neck ataupun sentiasa bergerak ke hadapan, iaitu calon daripada Barisan Nasional Khairi Jamaluddin serta calon daripada Pakatan Harapan Datuk Ramanan Ramakrishnan, yang mana kita tahu sudah pun membentangkan manifesto masing-masing, yang mana Ramanan punya manifesto dikenali sebagai solusi Ramanan, manakala KJ pula ialah kata janji ataupun kita kerja untuk Barisan Nasional. Tetapi sepanjang apa yang kita lihat ialah mungkin menarik juga untuk saya kongsikan bagaimana kita tahu bahawa di salah satu kawasan di Sungai Buloh ini, iaitu di Paya Jaras kalau tak salah saya, yang mana ia merupakan kawasan yang dikenali sebagai Taman Setia Warisan. Kita tahu pada beberapa hari lepas dilanda banjir kilat kerana akibat ban pecah dan saya telah turun ke sini, tetapi saya dapat melihat bahawa kerja-kerja telah dijalankan. Kita bertanya kepada pengurusi masyarakat di situ apakah yang telah berlaku. Mereka mengatakan itu adalah bagaimana YB Khairi Jamaluddin telah menggerakkan ataupun memanggil pihak tertentu untuk menyiapkan itu, dan kemudian itu dikongsikan oleh Khairi Jamaluddin melalui laman media sosialnya. Dan juga kita dapat lihat baru-baru ini juga ataupun hari ini kita dapat lihat bahawa ada masalah-masalah seperti pengutipan sampah dan sebagainya turut dikongsikan oleh Khairi Jamaluddin di dalam laman sosialnya, yang menunjukkan bagaimana operasi mengutip sampah itu telah berlaku. Dua faktor ini telah bagaimana dimasukkan ke dalam kempen beliau untuk membuktikan bahawa beliau telah bersedia untuk bekerja. Tetapi itu juga tidak bermaksud bahawa Ramanan tidak menjanjikan apa-apa. Kita tahu setiap solusi telah pun menyentuh setiap masalah di Sungai Buloh ini. Kita tahu masalah Sungai Buloh ini ada dua Dewan Undangan Negeri, iaitu Paya Jaras dan Kota Damansara. Berbeza kehendak, berbeza masalah, berbeza isu yang dihadapi. Saya turun ke beberapa tempat sebagai contoh di Kampung Merbah Sempau, di Paya Jaras, serta saya bertemu dengan anak-anak muda di Kota Damansara. Permintaan mereka berbeza, tetapi secara apa yang boleh kita rungkaikan ataupun apa yang boleh kita simpulkan, kedua-dua calon ini menyentuh daripada masalah aspek infrastruktur maupun kepada demand seperti peluang pekerjaan, kos sara hidup dan sebagainya. Kedua-duanya ada memberikan tawaran, tetapi mana satu yang bakal menarik perhatian lebih kurang 158,000 pengundi di Parlimen Sungai Buloh ini, itu hanya akan kita ketahui pada 19 November ini. Setakat ini yang boleh saya kongsikan, sentimen pengundi di kawasan ini masih 50-50, walaupun pada 2018 ini adalah satu kawasan kubu ataupun fortress untuk Pakatan Harapan, di mana ketika itu penyandang ataupun calon ketika itu iaitu Siva Rasa Rasiah yang telah memegang ataupun memegang jawatan sebagai ahli parlimen di kawasan ini selama 3 penggal, tetapi 26,000 majoriti itu, adakah itu masih akan berulang? Kita tahu dinamika politik sudah berbeza. Ketika itu 3 penjuru, kali ini saingannya ialah 7 penjuru.
apa-apa pun sentimen itu sudah berubah, apapun kita akan dapat melihat apakah jawapannya, apakah sebenarnya ataupun siapakah yang akan mendapat sokongan majoriti daripada Parlimen Sungai Buloh ini, sama ada calon Barisan Nasional, calon daripada Pakatan Harapan, GTA Pejuang ataupun Perikatan Nasional ataupun 4 lagi ataupun 3 lagi calon bebas. Itu hanya akan kita ketahui pada 19 November ini, Jasmine. Baiklah Firdaus Azil, saya pasti tinggal 3 hari sahaja lagi. Tentunya pelbagai lagi kempen di saat-saat akhir yang akan ditawarkan semua calon 7 penjuru, bukan sahaja 2 calon parti ini.